Alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita ditaufik oleh Allah masih lagi kita dapat menggunakan masa untuk faedah pada kita dari segi ilmu dan juga amal insya-Allah taala. Maka pada pusingnya yang kedua ini ingin sampaikan satu pelajaran atau pengajian yang barangkali kita tak pernah mendengar lagi insya-Allah. Satu ilmu yang tidak ada pada masa-masa dulu, baik pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa sahabat dan juga pada masa tabi'in dan tabi'in. Belum wujud ilmu, satu ilmu yang direka oleh ulama-ulama pada zaman sekarang. Tapi reka ini bukanlah bid'ah. Reka ini adalah asasnya ada dalam Al-Quranul Karim dan ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada dalam cara hidup kita. Tapi kita tidak panggil satu ilmu khah dalam masalah ni. Maka ulama mai buat satu ilmu. Batu ulama baru ni dia mai rekah banyak. Wah, ilmu tu ilmu ni. Kalau zaman dulu misalnya ada ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah. Baru sikit ilmu usulul fiqh, ilmu mustalah hadis. Maka orang baru mari buat daripada hasil dia buat kaji dalam Quran baik, dalam sunnah baik, maka itu jadi satu ilmu. Misal mudah-mudah kita kata setengahnya lah ni ya waqah fiqhu dia panggil. Fiqh ni makna ilmu lah, sad dia panggil sad, bahasa saya panggil sad. Ilmu fiqhu an-nisa, mana ilmu yang sakut paut dengan orang-orang perempuan, khas untuk orang perempuan. Misalnya seperti hukum-hukum sakut paut dengan perempuan seperti mari haid, semaya orang perempuan, hijab orang perempuan, haji orang perempuan, dan nikah kahwin khas bagi orang perempuan, tolak dan sebagainya, khas untuk orang perempuan untuk mengetahui apakah hukum yang dia nak amal dalam hidup dia. Fiqhul qada', fiqh atau ilmu sakut paut dengan tok qadi. Bagaimana dia nak hukum bila berlaku pertingkaian, perbalahan dalam masalah-masalah, beberapa masalah, sama ada harta, sama ada dari segi keluarga atau pesaka dan sebagainya, panggil fiqhul qada'. Fiqhud dakwah, fiqh dakwah maknanya ilmu yang sakut paut dengan dakwah. Lagu mana kita nak dakwah? Tu tak sewi dakwah kita ni tak berjaya. Nak berjaya buat lagu mana? Kena wirti fiqhud dakwah. Itu panggil ilmu baru yang dihimpun oleh ulama-ulama baru, yang dia tu tujuannya untuk memudahkan bagi kita memahami ajaran Islam kita. Hari ini kita nak ngajinya fiqhul muwazanat, dia panggil fiqhul muwazanah. Muwazanah ni maknanya asal pada wazana yazinu waznun, mizan, itu asalnya. Wazana makna, mizan ni makna timbang ni, kilo lah. Kalau kita nak timbang bahasa pak kita mana kilo, nak tak kita nak skala misalnya, orang tak barang we cukup kilo dia, nak segoreh we betul dengan segoreh. Jangan we kurang, lebih sikit pun kadang-kadang rugi dia, rugi orang jual. Tu wailul lil mutaffifin, tu tak boleh lah, tak gitu. Itu panggil mizan. Allah Taala dia wayak dalam Quran banyak mizan. Dalam suratul Rahman tu 3 kali dia sebut mizan saja. Tu nak kata dalam masalah ilmu atau fiqhul muwazanah ni
ia ada dalam Quran dan ada dalam hidup kita. Allah kejadian Allah Ta'ala semua tu panggil dengan perimbangan dia panggil. Imbang makna selarah molek, masuk molek dan cukup molek. Tu seperti kita kata Allah jadikan langit, Allah jadi bumi. Tu. Kalau jadi langit saja makna tak somdun dipanggil. Tak ada muwazanah, tak ada persamaan dan tak ada panggil perimbangan. Langit saja jadi. Jadi manusia nak duduk mana? Nak duduk atas langit, bukan dia. Dan Allah Ta'ala jadi makhluk dia pula dah. Macam manusia ni, satu ada lelaki, ada perempuan. Mula-mula Allah Ta'ala ya jadi Adam AS, sore dia, lelaki. Tak boleh duduk sore. Kalau sore mana tak ada kita, tak ada Muhammad, tak ada Abdullah, ada Adam sore, tak ada Qabil, tak ada Habil, tak ada apa, tak ada. Maka untuk muwazanah, untuk menjadi perimbangan di segi kejadian Allah Ta'ala, Allah jadi Hawa, jadi orang perempuan, jadi isteri, untuk membiakkan keturunan, anak-anak, cucu-cucu dan keturunan sampai cucu, cicit dan sebagainya sehingga habis dunia ni. Manusia tetap ada sampai kiamat manusia ada. Jadi itu. Ini panggil muwazanah, selarah dunia pap. Sum dunia pap. Boleh panggil berlaku lah. Maknanya ni kata selarah, perimbangan, panggil selarah molek, sama molek, masuk molek. Jadi lelaki ada perempuan, jadi bumi ada langit. Kita seperti itu juga. Manusia ni Tuhan jadi bukan jasad saja, bukan khaka saja, ada mata, ada hidung, ada kepala, ada kaki, ada tangan, tak. Tuhan ada ruh, jasad dan ruh. Tu panggil apa? Winyan. Ada ruh. Ruh dengan jasad ni dia kena timbang molek. Kalau kita berat sebelah, dia cacat. Tu. Untuk mengimbangkan antara jasad dan ruh ni, Allah Ta'ala dia syariatkan beberapa hukum dalam hidup kita. Setelah mana Tuhan jadi jasad ni dia berhajat pada apa? Berhajat pada makan, minum, tidur, berjalan. Tu. Ini panggil hak jasad, habuai jasad panggil. Lagi pukul 12 masa nak makan dah. Berkarya sampai pukul 9, pukul 10 masa nak tidur dah. Bawa bangun pagi masa nak pergi kerja dah. Untuk jasad. Tu. Kalaulah Tuhan tu jadi jasad saja, dia tak beza. Sepuluh lembu, sepuluh kubah, sepuluh ayam itik lah. Dia bangun pagi, makan. Bawa petang, masuk sarang, masuk kandang. Nyak tu, itu habuai jasad. Jadi binatang ni jasad sajalah. Untuk jasad saja. Tapi kalau roh saja kita tengok, siapa dia makhluk Allah? Ya Allah Ta'ala jadi sebagai roh saja, iaitu malaikat. Malaikat yang tak makan, malaikat tak minum, malaikat tak kahwin, malaikat tak ada tina, tak ada yatek. Tu bahagian roh saja. Tapi Allah Ta'ala jadi manusia ni mengimbangkan selarah antara binatang dan antara malaikat. Kadang-kadang jadi binatang, sifat dia bukan binatang, rupa tu tak, sifat dia tu. Wasa nak makan, wasa nak minum, wasa nak tidur, wasa nak berehat, wasa nak kahwin. Tu. Dari itu. Sebab malaikat tak kahwin. Kadang-kadang dia tu jadi super malaikat dah. Semayang malam tak wuti-wuti, puasa tak ada wuti-wuti, roh saja. Doa kepada Allah, istighfar, pergi wasbah, duk tasbih, duk istighfar, duk takbir, tahmid. Itu pasal yang panggil sifat-sifat yang ada pada malaikat, tapi manusia yang ambil situ. Tapi kita mengimbangkan. Siapa pergi semayang, kita semayang. Siapa pergi kerja, kita kerja. Siapa pergi makan, kita makan. Siapa pergi berdoa, kita berdoa. Siapa pergi bulan Ramadan, kita puasa.
Sebab apa? Sebab kita Allah Ta'ala jadi satu tutup teh kepada roh. Roh berhajat. Tuhan tak ada berhajat. Manusia lah tu berhajat kepada puasa, kepada sembahyang, kepada doa, kepada istighfar, kepada taubat, kepada zikir dan sebagainya. Sebab manusia ada roh. Tuhan ada roh. Tahu itu? Kita tidak panggil itu Tuhan itu roh. Manusia ni ada roh dan jasad. Itu panggil fiqhul muwazanah. Fiqh atau ilmu perselarasan, perimbangan antara dua perkara dan banyak-banyak perkara. Ini panggil ada dalil dia dalam Al-Quranul Karim. Tuhan jadi dunia, ada akhirat. Kita kena cari perimbangan ni. Kita kena cari muwazanah dalam hidup kita sampai akhirat. Mana dalilnya di antaranya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Cukup daknya tu kita di atas dunia makan mewah, sedap, sihat, tubuh sihat, kau itu. Tu. Ada segala-gala yang kita nak. Ada rumah, ada kenderaan, ada isteri, ada anak, ada cucu, ada makan ni bila kita berhajat. Itu panggil hasanah fid dunya. Tu. Tapi tak imbang, tak ada muwazanah, tak ada selaras dengan tutup teh kita, iaitu satu lagi wa fil akhirati hasanah. Akhirat pun kena ada hasanah. Tapi oleh kerana akhirat dia beza dengan dunia ni, kalau hasanah mutlak begitu, boleh ada hasanah di akhirat tu tak lucu lagi daripada daripada neraka. Tu. Do dalam syurga ke kena pergi halih kepada neraka pula, atau pendek kata akhirat ni dia ada dua perkara. Satunya syurga, yang keduanya neraka. Jadi hasanah di akhirat ni maknanya kita boleh syurga dan kita lucu daripada waqina azabannar. Itu panggil fiqhul muwazanah. Tu. Sebab tu dalam hidup kita ni kita kena pakai fiqh ni, ilmu ni. Baik segi ekonomi misalnya. Kita ni sebulan duit masuk 10,000. Kita kena muwazanah dah. Berapa ribu untuk keperluan dalam rumah kita? Beras berapa ratus, ikan berapa kilo, ulai berapa berkah. Misalnya air berapa botol kena makan. Kena pakai daripada 10,000 kita nak makan banyak mana. Anak kita mengaji nak beri banyak mana ke dia. Dan kita nak bayar, misalnya kalau kita beli mutu, beli kereta, nak bayar suruh kereta banyak mana, kena wi bom molek panggil. Itu panggil muwazanah, wi bom molek. Tu. Kamu makan banyak, makan sedap. Bos apa boleh nak bayar suruh mutu tak boleh. Tu. Kadang-kadang kena rada gitu. Lepas tu kita ada, bila kita pakai fiqh wazanah, ya kena tengok masa depan lagi. Kena ada wawasan juga. Misalnya kalau orang tani getah misalnya, getah naik mahal molek harga 80. Kita kena tengok tak dapat tu berapa harga dia tu. Jatuh naik harga getah. Bawa 80 tu beli lalu kereta paidang panggil kan. Pai merah, sedap naik. Tak cukup sutih beli 2 hotel. Kereta king lagi, kereta kabak lagi beli. Bodoh setahun 2 tahun, getah jatuh setengah. Nak bayar 2-3 hotel kereta tak cukup dah duit. Kena lagi pula hatta klik kereta. Tahu itu. Itu tak ada muwazanah tu. Tak ada muwazanah, tak ada pertimbangan, tak ada tengok masa depan nak jadi lagu mana. Kita bukan hari ni nak hidup. Dan panggil keadaan dia berubah semua. Ini panggil fiqh muwazanah. Dalam Al-Quranul Karim kita tengok banyak ini misal terasa kata nampak lah gitu dah. Tu. Kalau nak tambah lagi boleh misal buat masjid, kita kata kampung kita ada orang 1,000 orang nak semaya, kita buat masjid sepik je. Itu tak ada muwazanah.
Atau orang tak amal kita buat sejak besar. Tak cukup mizaniyah nguk peramal tak cukup. Kena cari nak boleh sudah siapa puluh-puluh tahun. Sebab tak ada muwazanah. Tu. Kita buat umur ada plan, itu panggil ada muwazanah. Nanti nak tak mana apa putung, tiap sama mana nak pakai besi apa hun. Nak makan bata gapo seming gapo, itu panggil fiqhul muwazanah. Nah, jadi dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala banyak dia sebut berkenaan dengan fiqhul muwazanah. Yang di antaranya kita nak buat misalnya masalah ayat Al-Quranul Karim. Nak tatbik lah, nak pakai fiqhul muwazanah dalam Quran, ya pakai lagu mana. Misalnya di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyinya wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Suratul An'am ayat 18. Maksudnya ayat ni Allah Taala larang kita ni gimaki sembahan-sembahan orang musyrikin. Tu orang kafir lah. Tu kata macam-macam lah, dia maki kepada berhala tu. Tu padahalnya kita berhak nak kata sebab ia batil, dia tak kena syirik. Bentuk syirik, cara syirik, perbuatan syirik, Tuhan palsu, Tuhan pelom, Tuhan batil, Tuhan yang direkah oleh manusia, boleh kata berlaku. Tapi Al-Quranul Karim dia lagi wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, jangan kamu maki orang-orang yang menyembah. Yad'un asal doa maknanya ya'buduna min dunillah, ya sembah daripada Allah. Tu lagi apa? Tak molek ke kita kata benda batil, kita nak bungkar, nak mendedahkan kebatilan dia tu. Maka Quran ayat nak tawazun molek, nak imbang molek, fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, yang boleh menyebabkan. Jadi sebab bila kita maki dia, maka ia maki Allah Taala, bukan maki kita, maki Allah Taala. Tu secara aduan, secara musuh nak lawan ni. Demo kata kita boleh kata demo. Tu kita dalam pandangan dia bukan orang betul dalam pandangan dia. Semacam mana mereka dalam pandangan kita tak betul. Dek gila, dek sama tak betul lah. Tu bighairi ilmin, dengan cara jahil tak tahu apa, ya kata ikut gerak itu nak lawan ni. Tak gitu. Tu macam kita kata selalu berlaku dalam internet gapo ni. Masalah kejadian di tempat kita ni. Tu dia maki dia ada maki. Tu orang Islam, orang zalim, orang Islam, orang ganah, orang Islam ni orang kerah, orang Islam, orang patuan, orang hutan panggil, orang pakai undang-undang hutan. Tengok dia tindak balah panggil. Pak kita pun tindak balah dia kata. Kalau senyap mujurlah, tapi kalau panjang misalnya duk balah gi mari di balah mari, bukan mulut lah pergi kek lagi pergi pasal lain pula. Jadi kerana takut bahaya lebih besar daripada tu, lalu tu kita kena timbang. Belum kita nak kata tu, kita kena timbang dulu, adakah perkataan kita ni boleh menyebabkan rusak dan rugi keadaan kita. Ini panggil muwazanah bainal masalih wal mafasid. Kita timbang, ukur, tengok antara hak maslahat dan hak boleh rusak. Kadang-kadang benda yang boleh buat, bukan tak boleh buat, benda haram. Macam Nabi dia mari di Mekah, dia kata kepada Aisyah, "Hei Aisyah, kalaulah kaummu ni," tahu itu maknanya orang Mekah ni, orang yang panggil baru, kerana dia baru masuk Islam ni,
Kalau tidak begitu nasaya aku utuh Kaabah. Nabi dia nampak dah nak baiki Kaabah. Nak buat pintu dua sebelah lain, nak masuk tubik lain-lain. Masuk kau ni tubik kau tu. Tapi Nabi muwazanah. Tu. Kerana Kaabah ni adalah rumah Allah yang lama. Datuk nenek moyang mereka itu duk puja dah, duk tawaf, duk buat ibadat situ. Tiba-tiba mari nak baiki, maka dia mari satu reaksi panggil. Tindak balah. Tu. Takut peratuangnya, takut mari marah pada Nabi. Bila marah pada Nabi, rugi dakwah Nabi. Dari itu. Lepas tu Nabi tak buat. Sebab apa? Sebab Nabi muwazanah. Dia timbang antara muslihat dengan rusak, mafsidah. Dengan mafasid. Nabi dia tengok tu mafasid lebih besar daripada muslihat. Kita kena ambil, dia panggil apa kaedah dia? Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ni panggil kaedah fiqhiyah. Kaedah fiqh panggil. Maknanya kita menolak kemudaratan, kerusakan kena mendahului, mengutamakan di atas untuk mendatangkan kemaslahatan. Walaupun hak ni tak ada apa, tak ada salah apa. Nabi kalau nak baiki Kaabah semula tak ada salah. Hak dia. Tapi oleh kerana hak ni lebih besar lagi, maka Nabi dia muwazanah antara maslahat dan antara kerusakan. Begitu juga hadis lain misalnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Kalaulah tidak payah atas umatku, susah atas umatku, nescaya aku suruh mereka itu bersugi. Tiap-tiap kali semaya. Mau nak semaya zuhur pun sugi, mau nak semaya asar sugi, nak semaya maghrib sugi. Sampai 5 waktu tu Nabi nak suruh sugi. Tapi Nabi kata laula an asyqa, jika tidak aku memayahkan, menyusahkan umatku, maka aku takut susah, aku tak ada suruh. Tu tengok muwazanah apa? Muwazanah antara hak molek ni sugi tiap-tiap waktu kerana nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nak semaya tak gitu. Nak buat ibadat kepada Allah. Bersih mulut adalah comel, dituntut. Tapi oleh kerana Nabi dia fikir rahmatan lil alamin, dia tak suruh. Dia takut susah, sia dia kepada kita ni. Tapi kita tak ada kesiah dia tu ya. Kita ada wayangnya diri kita sendiri. Itu maknanya Nabi dalam muamalah dengan umat dia muamalah mengikut fiqhul muwazanah. Tu. Maknanya di segi timbang antara satu sama lain. Yang keduanya ayat misalnya sakut paut dengan hukum arak. Hukum minum arak ni Allah Ta'ala tak ada turun sekaligus katanya tak boleh minum arak, haram minum arak tak. Tu. Melalui 3 peringkat semua. Nak boleh siapa haram, tak boleh siapa kata tak boleh minum arak, melalui turun wahyu 3 kali sakut paut dengan arak sah. Pertama kalinya royak kata arak ni berlawan dengan rezeki yang baik, makna minuman yang baik, makanan yang baik. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahl ayat 47 kata wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dhalika laayatan liqaumin ya'qilun. Dan setengah daripada buah-buah nakhil ni buah kerma lah, buah tamar, wal a'nab dan buah unab, buah anggun, kamu tu menjadi daripadanya perkara yang mabuk. Masa dulu ya buat arak daripada buah-buah lah, buah unak, buah jabik, buah zabik apa panggil dah. Lepas tu buah tamar, main buat arak. Begitu. Sakaran makna buat jadi mabuk. Warizkan hasanan, dan menjadikan rezeki yang baik. Jadi belawai dua tu.
Mabuk dengan baiknya tak baik. Mabuk tak baik. Nah, tapi sebenarnya an-nakhi wal anami sebagai suatu rezeki yang besar untuk jadi makan ni, untuk jadi apa ni pernego ni. Lah ni mahal belaka ni. Nakhi wa kurma pun mahal, wa unak pun mahal. Kalau wa unak ni sampai 100-200 kilo hak molek. Dari itu. Tapi orang zaman dulu, dari lain juga pun jadikan buah unak ni sebagai apa ni perkara yang mabuk. Dalam ayat ni tak ada sebut hukum. Sama ada haram, sama ada makruh, tak ada sebut. Royak kata kamu tu jadikan buah unap dan buah kerma sebagai arak. Yang berlawan dengan rezeki hasanan, rezeki yang baik, yang bagus-bagus. Itu satu tingkat, satu peringkat. Tak ada ayat halal, tak ada ayat haram lagi. Mari pada peringkat yang kedua. Allah Ta'ala ayat kata, arak ni ada faedah dan arak ada mudarat. Tu. Lagu mana? Iaitu ayat yang berbunyinya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka itu sahabat-sahabat. Sahabat ni tanya engkau hai Muhammad tentang arak dan judi. Campur dua tu. Arak dan judi. Sahabat ni dia gapo kalau hak keliru tu ya selalulah kerana hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utama pada masa tu bila dia tidak haram ni, sahabat dia minum lagi ni. Tu. Kita tak boleh kata kerana sahabat minum arak. Tu. Kita tak boleh ada hukum lah. Sebabnya masa tu masa tak ada turun lagi hukum kata haram atau halal, tak ada hukum. Supaya satu cerita nak ayat dia. Kelebihan Imam Syafi'i ni. Imam Syafi'i ni dia masya-Allah bijak dia. Bijak dia tu dia umur tak mukallaf lagi tu dia mengajar orang dah. Mengajar di Masjid Haram. Orang pun penuh keliling duk ngaji dengan dia. Apabila bulan Ramadan dia duk tengah mengajar tu, dia tak air. Mengajar sesurat teka tahu tu dia minum air, boleh puasa. Kita rasa heran dah. Mana Imam Syafi'i buka puasa boleh puasa? Orang-orang duk ngaji kan dia rasa heran juga sekaligus. Dia tak faham. Kerana Imam Syafi'i minum air boleh puasa, buka puasa, tak puasa. Apa kita tahu dah. Dia tak ada masa akhir balik lagi tu. Tu. Kalau minum air tak ada dosa dia. Dia nak faham. Padahal dia tu kena jaga sebenarnya, takut orang keliru ke. Tapi nak faham kata orang mukallaf ni, kali dia tak puasa tak apa. Dia minum air. Gaduh ke? Minum air. Tak itu. Ni nak ayat kata kita jangan ada hukum. Kita tengok wakil, tengok kejadian ni panggil fikul wakil pula ni. Ilmu kenyataan. Kena tengok dia lagu mana. Dia uzur ke, dia musafir ke, sebab orang boleh buka puasa ni satu orang musafir. Yang dua orang sakit. Wa in kuntum marda wa in kuntum ala safarin. Misalnya boleh dia nak buka. Panisa lagi hak kita tak tahu lagi, dia budak lagi. Dia minum tak apalah. Tidak haram, tidak berdosa. Ini satu panggil kena jangan gaduh. Begitu juga sahabat. Ada dalam cerita, dalam tafsir dia sebut kata sungguh sahabat tu minum arak. Bosa pas dia semaya dia semaya. Sungguh jadi imam. Tu. Ada saya ingat satu pernah baca dalam tafsir atau silap tafsir Ibn Katsir begitulah. Dia kata seorang sahabat tu baca bila jadi imam dia baca qul ya ayyuhal kafirun. Dia tak ada baca lah. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Wallah seko ni bahaya besar. Maknanya hei orang-orang kafir, aku sembah seperti mana kamu sembah. Aku sembah seperti mana kamu sembah. Supaya kafir. Sebab yang telah seko itu.
La ni makna menapi. Kata kita tak say semua seperti mana kamu semua hai orang kafir, orang musyrikun. Sebab apa yang wala tu? Baik hidup kaya. Hidup mabuk. Tak apalah masa tu dia tak ada turun ayat haram lagi. Tu. Itu nak ayat kata ayat marhalah atau peringkat yang kedua ni, royak kata arak ni ada faedah dan ada mudarat. Iaitu sahabat-sahabat tanya engkau hai Muhammad tentang arak dan judi. Qul fihima ismun kabir. Kata olehmu pada kedua tu ada bahaya yang besar. Wa manafi'u linnas. Dan ada faedah. Kita boleh ambil ayat ni kata Islam ni dia royak hasmana. Kalau kita arak tak boleh minum, tak boleh jual, tak boleh beli, haram kata-kata. Royak buruk semua. Tak royak tu ada molek sikit tak ada. Quran tak, Islam tak, royak tu arak ni ada faedah juga. Tu. Walau dia mabuk, walau dia ni sebab mabuk, dia berzina sebab mabuk, dia bunuh orang sebab mabuk, dia buat khianat dan sebagainya. Tapi Islam tak participate, tak menapi hakikatnya sunnah sesuatu perkara tu. Kerana Islam ada kaedah, hak mana banyak mudarat, maka hak tu hukum dia haram. Hak mana banyak faedah walaupun ada mudarat sikit, hak tu halal. Itu kaedah Islam. Betul macam arak, judi, sepatut juga. Quran kata apa ni, ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dan kemudaratannya lebih besar daripada manfaat. Sebab tu haram tu. Jelas molek Quran kata. Kita tanya gapo faedah arak? Gapo dia? Gapo dia faedah judi? Dia. Tak usah tengok lagi hak haram, hak mudarat. Kalau arak ni misalnya, lah ni banyak orang minum arak. Orang suka minum arak. Bila banyak orang suka minum arak, kita boleh buat arak pergi jual. Menego arak. Boleh laba banyak. Negeri Sian ni buat masuk arak luar negeri ni berapa ratus juta, berapa ribu juta. Keuntungan daripada arak. Dan duit hak laba ni yang masuk so-so-so dia panggil. Tu. Satu badai yang ambil duit hak ni pakai untuk buat kegiatan di segi kila. Orang buat padai bola, padai sepak, padai buat kita sakut paut dengan kesihatan, buat apa ni, main bola, main gapo pertandingan dan sebagainya. Ambil duit ni, duit hasil pasi daripada arak. Dia tak masuk dalam apa ni, dalam kelang dia dah. Banyak ni, banyak. Orang Islam kita ambil faedah banyak segini. Tu. Tu nak yang kata banyak kegunaan arak, sebab tu ia ada faedah di segi menego, di segi jual. Satu yang keduanya, ada setengah penyakit tu tak ada obat. Tu obat tu tak boleh, air sehat tak boleh, air jenis tak boleh, air zam-zam kadang-kadang tu tak boleh, tak jadi. Buah-buah arak tu jadi. Tu pakai arak jadi obat. Faedah ke tak tu? Faedah. Kita jangan tengok lagi di segi itu dia tu. Tu. Judi lepas tu juga. Apa faedah judi? Tu. Kata faedah orang tak buka kasino, tak kasino. Lah ni orang Sia banyak pergi Jemerai laut di Kemoja. Dia ada bong kasino besar situ. Orang kaya buat toke-toke dah pergi berjudi situ. Kasino. Radap blok panggil. Tu bukan duit juta 2 juta dah lah. Waktu ratus-ratus juta berjudi tu. Berarti kes sekali boleh juta. Itu panggil faedah dia tu. Tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dia tu mudarat dia tu lebih besar daripada manfaat lagi. Sebab tu Islam haram, tak boleh. Itu kaedah Quran yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita nak muwazanah. Itu panggil muwazanah. Yang tiga baru marilah. Lagi tak boleh semaya dah lah.
Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan semaya ketika kamu tu mabuk. Nanti sepuas ni pula. Kuliah ayyuhal kafirun a'budu ma ta'bud. Jadi apa tu? Itu tak tahu apa panggil. Okey kaya lagu mana? Tak ada kecek pun tak buta dah. Itu bagaimana nak baca Quran pula yang mana panggil ada banyak kena baca mengikut tajwid, mengikut aturan dan sebagainya. Kita tengok muwazanah dalam hadis Nabi pula dah. Nak ayat kata ada fiqh, ada dalil muwazanah dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, sakut paut dengan suami dan isteri. Suami isteri ni kadang-kadang kita duduk dengan isteri kita, tahu tu. Ada isteri yang adalah sifat-sifat tak molek, kelakuan fanga tak molek ada. Tahu tu. Mungkin semua orang sepenuh berlaku. Dari segi segala perbuatan dia, amalan dia, akhlak dia, fanga dia dan sebagainya. Kadang-kadang kita tu dia benci pada isteri kita tu, benci berlaku. Begitu juga isteri, dia benci suami, benci berlaku. Dia tak tengok gapo kata, tak ada timbal tengok gapo kata ada kebaikan pada isteri, sifat-sifat lain lagi. Ya gitu. Misalnya dia rajin buat dapur, dia rajin basuh baju kita, atau dia bela anak kita molek, comel molek, didik, asuh. Itu kena tengok. Lalu tu Nabi dia buat kaedah muwazanah. Fikul muwazanah. Dia kata la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khulukan radiya minha akhar au qala ghairah. Maksudnya jangan benci, yafraq ni jangan benci oleh seorang mukmin. Maksud di sini ialah suami lah. Mukminatan, dan seorang mukminah iaitu isteri, jika dia benci daripadanya satu-satu akhlak, maka hendaklah ia reda daripadanya akhlak yang lain. Kena yang merap akhlak hak molek kata. Jangan dia pukul umum tak molek belaka. Tahu itu. Anak kita bersepatu juga. Bukan haja. Ini sebagai contoh panggil. Contoh suami isteri yang ada sifat-sifat yang negatif panggil. Sifat tak molek ada, maka jangan kita pukul umum. Borang belaka, tak molek sekor orang, fanga semua atau akhlak semua, perbuatan semua tak boleh. Kita kena timbang tengok. Hak molek kita kata molek, sebab Quran kata kepada arak ni, pada judi ni, tak gitu. Hak faedah, hak mudarat. Ini fikul muwazanah yang patut kita kena pakai dalam hidup kita. Yang kedua, ada satu cerita daripada sunnah Nabi, daripada hadis Sahih Bukhari. Kita biasa dengar dah berkali. Nabi waktu dia hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, dia persaudara ke dua orang. Maka Abu Darda dia persaudara dengan Salman Al-Farisi. Dia di saudara dua orang ni. Apabila begitu Salman pergi ziarah rumah Salman rumah dia, rumah Abu Darda. Atas asal Salman ni dia mai Mekah, Abu Darda ni makna orang Madinah. Dia pergi dia tengok nampak isteri Abu Darda ni pakai baju buruk yang biasa, tak ada berjanguk dak. Tu. Dia tertarik atau buat apa ni? Isteri Abu Darda ni pakai pun tak molek mana, sepatu pakai berdapur gitu ya. Lalu dia tanya, gano gitu ni? Tu. Gano pakai begini ni? Dia kata, ya tu saudara kamu Abu Darda, dia tak usah pada dunia. Tu. Tak apa ambil berat mana dengan dunia. Pakai mudah-mudah gitu. Buruk-buruk tak apa. Tu. Ada juga dah di kalangan sahabat dia tak serupa tu. Orang lain biasanya imbang antara dua perkara dunia dan akhirat, macam Abdul Rahman bin Auf, nego, kaya.
Anas bin Malik juga ada kebun banyak, suk mata mana. Akhirat tak tinggal, ilmu pun banyak, masya-Allah. Apa imbang, muwazanah antara dunia dan akhirat hak kita sebut tadi. Lalu dia mari, Abu Darda mari jumpa dengan Salman. Dia buat makan ni, cedek makan ni sebagai tetamu lah, saudara dia lagi, tetamu dia lagi. Dia kata makan. Dia kata Salman, makan. Salman berkata makanlah. Dia suruh Abu Darda tuai rumah lah makan dulu. Dia kata ini saim, saya puasa tu. Tuai rumah puasa, tetamu tak puasa. Lalu Salman kata aku tak boleh makan. Ma ana biakil, aku tak boleh makan selama mana kamu tak makan. Paksalah dia. Tengok orang puasa, kita boleh bangkat dia puasa. Sebab apa? Nanti kita tengok setagi. Tidakkah boleh merusakkan ibadat? Puasa bukan mudah nak boleh sehari-hari tu. Hari tu. Lalu dia makan. Abu Darda pun makan sekali dengan Salman. Berapa malam Abu Darda pergi semaya malam, mai tahajud, qiyamul lail. Lepas tu dia apa? Dia suruh Salman tu mu tidur aku nak semaya. Salman kata mulah tidur. Ada balar waktu saudara dia tak apa dah, panggil saya pasal ni molek ni. Tu saya boleh kata mu aku. Tu kata mulah tidur. Bos apa malam tidurlah. Bos apa akhir malam tu Salman baru suruh kata bangun boleh dah, bangun semaya tak apa dah. Dia nak awal lagi, Abu Darda nak pada awal lagi nak semaya sampai curuh tu, sampai subuh tu. Sebab itu asyik dunia tidur perih lah dia tu, seolah gitulah dunia tidur ni tak gitu. Lalu Salman kata ya semaya dua orang tu lah akhir malam. Salman dia beri pengajaran kepada saudara dia yang tertarik. Dia kata inna li rabbika alaika haqqa, sesungguhnya bagi Tuhan engkau atas engkau ada hak, iaitu hakul ibadah. Mungkin berkewajipan beribadat kepada Allah, tak gitu. Tapi dia kata wa li nafsika alaika haqqa, dan bagi diri kamu tu atas kamu juga ada hak. Hak diri ni iaitu apa? Kena makan, kena minum, kena berehat. Bukan semaya malam semua cari puasa malam semaya tahajud, semaya qiyamul tak ada wuti-wuti. Tak gerak juga badan. Tak gitu. Tu. Sebab manusia ni, Nabi sendiri pun dia tidur. Nabi sendiri dia tak puasa ada juga. Tak gitu. 3 orang hak kita duk cerita sama 3 orang hak pergi rumah dia tu. Duk cari Nabi nak tanya ibadat. Bawa Nabi tak tubik dia kata sikit Nabi tu buat tak serupa apa dia tu. Nabi semaya malam sikit, Nabi puasa pun sikit. Ada pun dia kata orang pertama kata aku ni semaya malam tak tinggal, tak ada wuti-wuti, tak ada tidur-tidur. Orang kedua kata puasa tak ada wuti-wuti. Orang tiga kata aku tak kahwin. Nabi tubik mari rumah dia ya. Ada pun aku ni orang lebih takut padamu, atqakum, banyak takwa lebih padamu. Aku puasa tapi aku ada juga tak puasa. Aku semaya malam aku juga tidur. Aku beristeri. Tu. Klay buat dia. Itu nak ayat tawazun. Antara hak Allah Taala dengan hak manusia. Samalah. Hak Tuhan kata. Pas ni hak sunat ni, bukan wajib ni, bukan bulan Ramadan. Hak sunat. Hak sunat, hak wajib kita mendahului di atas hak sunat. Tak itu? Tu. Habis tu Islam ni, masya-Allah, orang Islam ni. Kita wajib jaga diri kita takut binasa. Sehingga walau benda haram pun kita boleh nak buat. Tak ada nak makan makanan yang haram saja.
boleh kita makan untuk jaga diri takut mati, takut binasa. Kerana Islam jaga nyawa lagi. Tahu itu? Jaga nyawa lebih banyak pada jaga hukum lagi. Tapi jangan lajak lah. Muwazanah lah. Ni bagi fikir muwazanah juga. Makan setara mana banyak mana. Tak sewi binasa diri, tak sewi lapar, dak siapa nak mati. Itu kena muwazanah, kena timbang tengok, imbang tengok. Tahu itu. Begitu dia jawab, dia kata wali ahlika alaika haqqa, dan bagi keluarga engkau juga ada hak. Belilah baju baru-baru sikit, dia pakai buruk sama cuma melopok. Sepore duk klik galau, sepore apa duk dapur. Fa'ati kulli zi haqqa haqqin haqqahu, maka berilah tiap-tiap yang ada hak akan haknya. Ini perkataan apa ni? Perkataan Salman Al-Farisi. Tapi setelah mana ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya pergi Abu Darda ni puasa malam bini isteri pun duk lock, pakaian pun panggil tidak cantik, tidak begitu menarik. Nabi jawab ana? Sadaqa Salman. Sadaqa Salman, betul Salman. Tapi dia tak ada kata salah Abu Darda. Hak ni bila lucu daripada perkataan sahabat masuk perkataan Nabi, seolah kata hak ni hak Nabi dah. Atau dengan pengertian kata takrirun Nabi, pengakuan Nabi. Boleh pakai hak ni. Sebab Nabi aku. Tengok muwazanah antara hak Allah dengan hak manusia. Tu. Ni kita kena pakai belaka. Diri kita, keluarga kita, tetamu kita, saudara kita kena pakai. Bila tetamu mari kita puasa, kita kena bukalah puasa. Sebab ikramud dhaif. Kalau kita puasa yang makan yang malu ke tak? Puasa malu lah. Kita makan sore, dia ada cokong, duk dapat kita, duk layan kita tapi dia tak makan. Satu perkara yang boleh mengaibkan tetamu. Nak makan banyak pun puasa malu. Makan sikit-sikit ambil hati. Padahal dia lapar, dia berhajat. Ini panggil tidak ada fiqhul muwazanah. Sebab tu walaupun ilmu ni ilmu baru, tapi kita berhajat dalam kita nak pakai dalam hidup kita, dalam hukum fiqh dan dari segi-segi lain lagi. Segi dakwah apa tu juga. Ni ya sebahagian kita kecek sebahagian, ni banyak lagi. Nah, tu. Jadi fiqh ni, ilmu ni kita kena belajar lagi insya-Allah taala. Banyak-banyak supaya kita dapat ilmu-ilmu lain kita supaya sepenuh di segi pemahaman kita terhadap Islam kita insya-Allah taala. Maka setakat ini dulu hari ini dah insya-Allah. Lain kali pula kita sambung lagi insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.